Sunnah Rasulullah SAW, apa maksud dia? Kita dah sebutkan dari segi bahasa, sunnah ini adalah at-tariqah, jalan, atau kita boleh katakan cara, uslub, ataupun ajaran Rasulullah SAW. Itu adalah sunnah Nabi. Secara lebih terperinci, bila kita sebut sunnah merangkumi perbuatan, sunnah fi'liyah, juga pertuturan, sunnah qauliyah. Malah diamnya Rasulullah SAW juga dianggap sunnah, namanya sunnah takririyah. Berlaku orang buat satu benda depan Nabi, Nabi tengok, Nabi tak kata apa, Nabi diam, itu juga merupakan sunnah. Secara lebih meluas, bila kita kata mengikut sunnah Nabi, bermakna kita ikut apa-apa yang kita dapati daripada sumber-sumber hukum syarak, paling tidak yang disepakati oleh umat Islam ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', kesepakatan para ulama, dan Al-Qiyas. Kita pakai hukum sesuatu yang ada nas kepada sesuatu yang tak ada nas, pasal asal hukum dia sama. Minum khamar, wine, semua orang tahu haram. Dalam hadis ada sebut, dalam Quran ada sebut. Minum ayak ketum, apa hukum dia? Ustaz, dia kena perinci sikit. Ustaz, ni saya tanya orang kawan-kawan di Kedah lah. Dia berkata, Ustaz, ayak ketum tu bukan mesti mabuk, Ustaz. Dia ada 2 jenis. Satu tu depa buh 2-3 lie down, depa rebus, hak tu tak ada masalah. Hak tu badan kita rasa fresh. Satu jenis lagi, Ustaz, dia kata buh banyak daun, buh obat nyamuk lagi. Nak lagi piau lagi, buh apa tu, taik lembu, la ilaha illallah. Hak tu dia kata kalau minum memang hilang akal. Hak jenis kedua tu apa hukum dia? Hak kalau kita minum hilang akal, mabuk, apa hukum minum ayak ketum? Hak jenis kedua tu haram. Mana dalil dalam Quran kata ayak ketum tu haram? Ayat ketum buat Quran tak sebut, hadis tak ada juga. Itu namanya kias. Sebab illah mushtarakah, asal hukum sama. Arak diharamkan, iskar memabukkan, maka mana-mana minuman yang ada iskar, ada memabukkan, hukumnya sama macam arak. Itu namanya kias. Itu jadi Islam tu ada murunah, ada kesesuaian. Sebab ada jalan kita memakai sesuatu kepada benda-benda baru. Datang jalan kias. Tu nak cari hukum Pokemon Go tu, dia cari mana tu? Jumpa kat dalam hadis, inna Pokemon Go tak ada. Benda baru memang tak ada. Jadi itu jalan kias. Kalau bawa mudarat, macam ni hukum dia. Kalau tak ada mudarat, macam ni hukum dia. Kalau setakat lara, macam ni hukum dia. Ya. Baik. Malangnya kebelakangan ni ada salah faham, ataupun kadang-kala masyarakat dah agak faham dah, tapi salah sampai pula. Masyarakat mungkin selama ni tak ada masalah, misalnya untuk baca Yasin malam Jumaat, dia rasa bagus kan? Baca Yasin, baca Quran, berkumpul buat benda bagus. Masalahnya malam Jumaat pun malam yang mulia. Kemudian kalau dijemput untuk tahlil arwah, mereka kata okey, pergi jiran jemput, kita pergi tahlil, dia jamu makan pula, kita rasa bagus. Lafaz usolli, kita ustaz-ustaz duk ajak sunat, kita kata usolli. Tahu-tahu kita jadi confuse balik. Pasal apa? Pasal ada ustaz sampaikan, dia kata tak boleh. Hampa duk buat baca Yasin malam Jumaat, Nabi tak buat, bid'ah. Lagi ustaz kata tak boleh kita tahlil arwah. Awak zaman Nabi tak ada orang mati. Ramai sahabat-sahabat mati, tak ada Nabi buat tahlil arwah pun. Hampa buat tahlil arwah, hampa ikut sunnah siapa? Itulah fa usolli, tak ada riwayat kata Nabi usolli. Jadi hampa buat bid'ah dalam ibadah, berdosa. Akhirnya kita jadi confused. Ada hamba Allah yang biasa malam Jumaat, bila dapat penyampaian hak lagu ni, dia mai termenung malam Jumaat. Aku nak pergi baca Yasin ke tak? Dulu aku ingat kot baguslah nak pergi, ustaz kata bid'ah pula. Susah-susah tengok Gusti. Jadi duduk rumah lah tengok Gusti, jadi tak bid'ah. Kalau baca Yasin malam Jumaat, bid'ah. Jadi hak ni boleh menimbulkan, pertama kekeliruan, kedua perpecahan. Saya tak tahu suasana di Penang, saya main sekali-sekala saja, tapi kalau di KL, di Selangor, memang ada masjid surau berpecah dua. Sebab amalan sebahagian dianggap bid'ah yang dolalah oleh sebahagian yang lain. Malah saya pernah sembahyang tarawih di satu surau, ahli jemaah bagi tahu, dia kata, ustaz sebenarnya bukan semua main sembahyang di sini, hak lain sembahyang di mana? Oh, depa ada rumah private home, depa sembahyang di situ. Pasal apa? Pasal hak di surau banyak bid'ah. Mana bid'ah dia? Tu buat tarawih 20 rakaat, Nabi tak buat pula. Padahal dah ijma' daripada dulu, daripada zaman Sayyidina Umar, ijma' sahabat buat 20 rakaat, sampailah di Saudi pun buat 20 rakaat juga. Orang kata Saudi Wahabi buat 20 juga. Jadi hampa ni lebih hebat lagi. Daripada hampa mengatakan 20 tu bid'ah. Lagi mana lagi bid'ah? Duduk selawat selang-selang tarawih tu mana dalil? Jadi berpecah. Dan lebih parah lagi, boleh jadi sikap ekstrim. Dia kata ni puak-puak hak sambut maulid ni,
Pok-pok Yahanana ni kalau kita dah dakwah depa tak terima tu halal darah boleh sembelih. Jadi hati-hati ya ni Yahanana ni takut ada hak jenis ekstrim. Kalau dia tak sembelih pun dia katak atas pada jenuh juga. Jadi kita nak bagi faham balik. Bila hampa bagi tahu lagu tu, hampa kata tak boleh buat pasal Nabi tak buat, seolah-olah hampa dah buat satu kaedah, satu fatwa, satu hukuman, apa-apa benda yang Nabi tinggalkan, Nabi tak buat, maka hukumnya haram. Itu efek dia. Ni nak buat doa akhir tahun awal tahun tak ada dalil, maka tak boleh buat, haram. Lafaz usolli haram, maulid Nabi haram, berzikir beramai-ramai haram. Apa sajalah haram. Jadi maknanya hampa dah ada satu kaedah, apabila Nabi SAW tak buat satu perbuatan, maka perbuatan tu haram untuk kita lakukan. Baik. Jadi kita katakan fatwa hampa lagu tu bercanggah nombor satu dengan Quran. Bila hampa kata haram semata-mata sebab Nabi tak buat, hampa dah lawan Quran. Nombor dua, bila hampa kata haram satu perbuatan sebab Nabi tak pernah buat, hampa dah lawan sunnah. Dan yang ketiga, hampa tak ikut kaedah dan ilmu usul fiqh. Sebab fiqh ni hukum. Kita kata hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni harus, hak ni makruh, hak ni haram, itu nama dia fiqh. Dia bukan main lagu tu je, dia ada sumber dia. Maksud dia ambil ikut mana kata hak ni haram, kata hak ni wajib, mana sumber dia. Dan sumber tu kena ada kaedah bagi keluar tu. Bukan pakai tengok boleh tahu terus. Ada kaedah yang dipakai. Jadi itu namanya usul fiqh. Bila hampa kata haram buat satu perkara sebab Nabi tak buat, ilmu usul fiqh hampa tak pakai. Lagi Quran hadis hampa dah langgak siap dah. Mana dia? Baik. Yang pertama, bila hampa kata haram buat satu perbuatan yang Nabi SAW tak buat, ayat Quran kata apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa benda yang Nabi Rasul bawa pada hampa, hampa kena ambil. Maksudnya hampa terima, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang Nabi SAW larang, hendaklah hampa tu berhenti, tak usah ada buat lagi. Quran kata apa? Nahakum, larang. Quran tak kata wa ma lam yaf'alhu fantahu. Apa yang Nabi tak buat maka hampa tak boleh buat. Quran kata apa yang Nabi larang. Banyak benda yang Nabi SAW tak buat tapi baginda tak larang. Itu dalilnya tak semestinya haram. Sebab kalau haram, kan kita mengaji sifat wajib bagi seorang Nabi, seorang Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Tak tahu ada orang buat benda haram depan Nabi, Nabi tak boleh diam. Nabi kena habaq ni haram. Bila Nabi tak larang, maknanya benda itu tak haram. Tapi Nabi tak buat, tak mestinya haram. Ada orang hidang satu hidangan pada Nabi SAW. Nabi gaya-gaya nak makan, dia pergi habaq, dia kata ni daging dhab ya Rasulullah. Daging dhab ni rupa dia macam bewak, tapi bukan bewak. Lidah dia pun tak bercabang, dia lidah macam manusia. Tapi Nabi bila dengar kata dhab, Nabi tak jadi. Kita kata haram lah, sebab Nabi kalau tak haram pasal apa Nabi tak makan? Bukan pasal haram, Nabi tak lalu. Benda tu Nabi tak biasa makan. Kita semua orang kan lalu makan arnab. Tak semua orang, dia duduk terbayang kucing. Bagi setengah orang dia tu sedap, daging arnab lebih sedap daripada daging ayam lagi. Manis lagu ni lagi. Bagi hak tak lalu, dia tahan kata apa aku tak mau. Kecuali bagi sengak-sengak, barangkali dia makan. Belut, ada orang suka semua sup belut. Tapi bagi setengah orang bila sebut belut, dia duduk terbayang hak satu lagi, dia tak lalu. Jadi Nabi SAW juga manusia, benda hak Nabi tak biasa makan, Nabi tak lalu. Tapi bila ada sahabat baginda makan, sahabat baginda lalu makan daging dhab, baginda tak larang, bermakna tidak haram. Dan tadi Al-Fadhil Ustaz Mahathir dah bagi tahu misalnya kisah tuan imam yang jadi imam di Masjid Quba, setiap rakaat mau dia baca qul Allah juga. Dia baca Fatihah sampai selesai, baca qul Allah dulu. Lepas tu baru dia baca wadduha misalnya, baru dia rakaat. Lagi rakaat kedua, Fatihah lagi, qul Allah lagi. Barulah dia baca Alam Nashrah, baru dia rakaat. Makmum komplain juga. Makmum kata tuan imam pilih satu-satulah. Nak qul Allah. Nak surah ni tok imam duk bantai dua-dua sekali. Tapi macam Ustaz Mahdi kata tadi, tuan imam ni dia kata lagu ni, dia kata kalau hampa nak aku jadi imam lagu ni, hampa nak lagu lain, hampa lantik tok imam lain. Nak nanti tok imam lain macam mana dia hak bagus semayang. Akhirnya dia adu pada Nabi SAW. Nabi tanya, tuan imam pasal apa tuan imam tak mau ikut cadangan pada makmum? Dia kata, saya kasih pada surah tu. Kasih pada surah Al-Ikhlas, tak bercanggah dengan syarak, Nabi puji. Jadi tak mesti satu benda Nabi tak buat, Nabi tak biasakan macam imam tu. Tapi tidak mestinya satu benda yang Nabi tak buat tu haram. Dan dalam hadis Nabi bagi tahu, ma nahaitukum anhu fajtanibuh.
Apa satu perbuatan yang aku larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, hendaklah kamu lakukan semampu kamu. Hak Nabi suruh, lagi mampu kita buat. Tak mampu nak buat lagu mana. Tapi hak Nabi larang, hak tu kita tak boleh buat. Perhatikan Nabi gunakan istilah naha. Wa ma nahaitukum. Nabi tidak kata wa ma lam af'alhu fantahu atau fajtanibu. Apa satu benda saya tak buat, hendaklah kamu jauhi. Nabi tak kata lagu tu. Jadi siapa yang mengatakan bahawa haram buat satu benda kerana Nabi tak buat, itu namanya muhdatsatil umur, satu benda yang direka-reka. Kan Nabi kata tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kamu satu benda yang direka-reka. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap yang direka-reka yang menjadi bid'ah, ini adalah bid'ah yang sayyi'ah. Kenapa? Mengharamkan satu perkara yang Al-Quran tidak haram dan hadis tidak haram, dia pandai-pandai takawul mengatakan haram. Ini bid'ah yang sayyi'ah, yang merosakkan agama. Akhirnya banyak benda-benda baik dia larang, padahal tidak dilarang dalam agama. Baik, dia bercanggah dengan kaedah usul fiqh. Secara ringkasnya apa? Pertama, dia menyempitkan barang yang luas, jadi payah. Kalau jalan highway jadi jam, asalnya 4 lorong, tahu-tahu jadi apa, baiki jalan apa jadi 1 lorong. Ya Allah, jenuh, letih. Pasal benda tu asalnya luas, disempitkan. Asalnya sumber hukum syarak ni banyak. Ada 12 sumber hukum. Tak apalah, kita tak usah bincang hak 12. Kita ambil hak 4 tu. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Bila dia kata Nabi tak buat, tak boleh buat, maknanya dia seolah-olah tak perasan ayat Quran. Dia seolah-olah dia tak perasan pada ijma', dia tak perasan pada qiyas, dan dia ambil satu jenis daripada sunnah saja, iaitu sunnah perbuatan. Kan kita kata tadi, sunnah perkataan pun sunnah juga, diam pun sunnah juga. Tak, dia kata Nabi tak buat, tak boleh buat. Tapi hak Nabi suruh, kira lagu mana? Contoh, satu orang pagi-pagi lepas sembahyang subuh, dia akan zikir 300 kali. Dia duduk pegang tasbih, dia zikir 300 kali. Nanti malam lepas sembahyang isyak, selesai apa semua, dia pergi zikir lagi 300 kali. Dapat tahu kat kawan dia marah, dia tahan zikir 300 Nabi tak pernah buat, tahu tak? Baik, katalah Nabi tak pernah buat, tidakkah Al-Quran mengatakan wazkurullaha zikran katsira? Hendaklah kamu zikir akan Allah Ta'ala tu sebagai zikir yang banyak. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ingat Allah Ta'ala banyak-banyak bagi kamu tu boleh berjaya. Dan tidakkah sunnah qauliyah, sunnah pertuturan Nabi bagi tahu, ayyakuna lisanuka ratban bil zikrillah, jadilah lidah kamu basah dengan zikrullah. Awak sumber hukum tu perbuatan Nabi saja kan? Hak Quran bagi tahu bukan sumber hukum. Hak Nabi bagi tahu bukan sumber hukum. Bila Nabi kata hendaklah lidah kamu basah dengan zikrullah, makna apa? Makna banyak zikir. Banyak zikir tu berapa banyak? Alhamdulillah, Nabi tak tetapkan. Allah dan Rasul lebih faham bahawa dalam bab zikir, manusia itu berbeza-beza kemampuan dia. Hak paling ideal, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Hak ingat Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri pun ingat, dalam keadaan duduk pun ingat, dalam keadaan baring pun dia sebut Allah Ta'ala juga. Hak tu hak ideal. Tak semua orang mampu. Macam muka saya ni, jangan kata berdiri duduk tengah mayang pun tak ingat Allah Ta'ala tahu-tahu bagi salam. Makanya cantiklah zikir tu tak ditetapkan. Bagi yang lalu 100, 100. Hak lalu 300, 300. Hak lalu 1000, 1000. Orang pencen nak buat apa lagi? Bolehlah 3000 zikir. Kan? Sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak tidur kecuali selepas berzikir 12,000. Oh, 12,000 tu bukan tahap kita lah. Tak percaya, tuan-tuan balik teh malam ni, hak Nabi pesan subhanallah 33. Selepas mayang tu kita biasa buat ni sebelum tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Kemungkinan besar belum sempat apa lagi, lena lah tu kita. Jadi tidak semestinya satu benda Nabi tak buat kita tak boleh buat sebab sumber hukum ni luas.